Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dataran kemerdekaan Shah Alam, seperti biasa setiap minggu kami berada di sini untuk berkongsi sedikit perkongsian. Semoga berfaedah, memberi aspirasi dan inspirasi kepada rakan-rakan media sosial kami untuk bagaimana berfikir dan seterusnya bertindak. Hari ini kami nak berkongsi satu peribahasa yang berbunyi, biar lambat asalkan selamat. Sering kita dengar sebagai alasan untuk membenarkan mereka lambat. Yang pertamanya, alasan untuk membenarkan mereka tidak dipersalahkan. Saudara-saudari rakan media sosial yang setiap minggu bukan saja kami raikan, tapi saya rasa sentiasa meraihkan kami lah dalam perkongsian ni sebagai sumbangan kami kepada dunia ni lah, lebih kurang lah. Peribahasa biar lambat selamat ini, biar lambat asalkan selamat, bermaksud apabila kita melakukan sesuatu, jangan terburu-buru lah, bertenang-tenang supaya selamat, tidak melakukan sebarang kesilapan, tidak mengundang sebarang kecelakaan. Jadi kalau memandu, biar lambat sampai, yang penting selamat. Gambar bini aku tak nampaknya. Okey. Sebenarnya saudara-saudari sekalian, peribahasa ini salah gunakan. Dia hanya sebagai senjata untuk membenarkan seseorang itu lambat, ataupun membenarkan seseorang itu lambat siap kerjanya. Sebenarnya saya nak bincang dua perkara je. Lambat itu apa? Lambat itu yang pastinya pasti menyusahkan orang yang menunggu lah, kan. Lambat siap suatu kerja yang telah ditugaskan kepada kita, yang menyebabkan kerja lain atau proses lain tidak dapat teruskan. Ia juga tidak wajar, tidak pernah selamat. Jadi kalau lambat itu adalah apa yang dikatakan tidak berlaku pada masa dan tempohnya. Lambat itu adalah tidak berlaku dan terjadi mengikut spesifikasinya. Maka lambat tidak pernah wajar, tidak pernah selamat. Sebab apa? Lambat tidak pernah dikatakan siapa lambat dapat, tak ada. Yang dikatakan siapa cepat dia dapat, siapa lambat akan tinggal. Jadi kalau kita pergi temuduga, lambat confirm tak dapat kerja, confirm. Kalau pergi meeting, lambat sampai, confirm lah kita dibrandingkan sebagai orang lambat. Dan orang tidak berminat lagi berurusan dengan kita sebab dia ni lambat, kan. Jadi sentiasa merugikan, menyusahkan orang. Tapi ada lambat kalau menyusahkan di sini tak apalah. Lambat mandi kan, orang tak suka kau. Lambat kahwin, kau punya masalah, itu urusan kau ada urusan yang perlu kau selesaikan, tak apa. Tapi ada lambat, contohnya bila lambat ukara bertindak, lambat pihak berkuasa tempatan bertindak menyelesaikan masalah banjir, ataupun menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya, menyelesaikan masalah jalan raya yang menyebabkan banjir akan memusnahkan harta benda, malah merenggut nyawa. Jalan raya yang tidak selamat menyebabkan kehilangan nyawa. Ini tidak pernah selamat. Tidak pernah sesekali boleh dibenarkan lambat itu dibenarkan. Selamat. Saya ada kawan Selamat bin Amir, arwah. Sentiasa kadang-kadang teringat juga kawan-kawan ni. Al-Fatihah untuk dia lah. Selamat itu adalah tidak mengikut janji, mengikut masa yang ditetapkan, mengikut spesifikasi. Itu selamat. Tapi kalau tidak mengikut janji, mengikut masa, mengikut spesifikasi, tidak pernah selamat. Dia hanya menyebabkan kerja lambat, orang yang patut mendapat faedah lambat terima, kosnya meningkat, sumber-sumber yang digunakan membazir, ramai sangat bekerja tapi tak siap-siap. Jadi kalau meeting, perjumpaan lambat, tidak pernah selamat untuk kita lah. Saudara-saudari rakan media sosial sekalian, kita ni orang Islam, ataupun sebagai orang Islam, kita sentiasa diajar untuk sentiasa melakukan masa,
melakukan sesuatu ikut masa dan tertibnya. Amalan ibadat kita sentiasa menjurus ataupun tertaluk masa dan tertibnya. Yang masa pada masanya, tertibnya yang dulu-dulukan, yang kemudian dikemudiakan. Tidak boleh lompat-lompat lah. Misalnya amalan-amalan ibadat, semayang subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ada tempoh masanya yang ditetapkan. Semayang yang bukan pada tempoh dan masanya tidak pernah selamat, batal pun. Puasa begitu juga. Puasa ni bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Jangan sekali-kali ada satu dakwaan boleh puasa selepas turun terbenam matahari sehingga terbit fajar. Tu puasa biasaan sekarang lah. Puasa diet, malam tak makan. Ataupun puasa yang diminta disyorkan doktor sebelum besok ambil darah, puasa malam ni. Itu puasa lain. Tak kena-mena puasa ibadat. Zakat begitu juga. Kadar dan asnafnya. Bukan boleh sebarang-sebarang bagi asnaf ni. Hanya kepada 7 asnaf yang ditentukan. Yang bukan asnaf tak boleh zakat kan. Itu bukan zakat tu kan. Dan kadarnya juga. Yang suka-suka, lebih tak apa, jangan kurang. Akhir sekali haji. Haji ni tertibnya bermula 10 Zulhijjah. Niat dan berukuf di Arafah. Seterusnya turutannya makat di Mina, makat di Muzdalifah, macam-macam lah, tawaf dan sa'i hingga bertahlul. Ada tempohnya. Kalau melakukan di luar tempoh tu atau tidak mengikut tertib yang dibenarkan, ada tertib yang dibenarkan juga, ada tertib tidak dibenarkan, maka haji kita tak sah. Jadi jangan sembarang. Jadi lambat dan selamat mesti mengikut masa dan tertibnya. Peribahasa ni saudara-saudara sekalian, biar lambat selamat tidak pernah okey. Tidak pernah selamat pun. Dia hanya mencipta pemikiran secara sadar supaya kita suka lambat. Kita sepatutnya tukarlah peribahasa ni. Bukan tak setuju, dulu mungkin sesuai, sekarang tak boleh lah, zaman segera cepat. Sekarang ni biar cepat asal selamat. Cepat driving, memandu cepat, laju. Tapi mengikut kadarnya lah, mengikut spesifikasinya. Janganlah 200 km sejam lah, 110. Jangan lambat pula 60 km sejam. Kat kampung-kampung kan, orang pencen kan main slow je bawa kereta kan. Aduh wai kan. Selamat. Sudah saudari yang kami raihkan. Jadi biar lambat asal selamat tak ada. Biar cepat. Yang penting selamat. Sebelum menutup, saya nak kongsi satu cerita lah. Dulu saya suka tengok wayang sebelum muda lah. Sekarang muda juga kan. Masa belajar dulu di Pulau Pinang, bila tensionnya kena buat release tension atau wayang lah. Cara paling mudah tengok wayang. Bila cara tengok wayang ni kita seolah-olah step out lah, keluar dari rutin. Jadi kita step out ni penting untuk menyegarkan semula pemikiran. Wayang lah. Antara cerita-cerita yang saya tak lupa ada Raging Bull, lakonan Robert De Niro, memang hebat cerita tu. Cerita The Dogs of War, lakonan Christopher Walken, bagaimana dia bertindak sebagai tentera upahan, menumbangkan kerajaan di Afrika. Jadi dia berjaya menumbangkan satu kerajaan, tetapi orang yang berjanji dengan dia tu lewat, lambat sampai. Nak jadi presiden, belum jadi presiden lagi dah lewat dah. Belum jadi presiden lagi. Jadi akhirnya Christopher Walken, Sherman nama dia, lebih kurang lupa, melantik orang lain jadi presiden, padan muka. Sebab dia perlu melantik segera, tak boleh kosong kerajaan tu, kita ada ketua negara. Jadi melantik orang lain. Jadi orang tu tanya, macam mana saya? You have to do next time. Macam tu lah, buat balik. Maknanya tumbang kerajaan yang sekarang ni. Jadi begitulah, biar lambat tidak pernah selamat. Yang penting biar cepat, InsyaAllah selamat. Kan? Darling, ada apa-apa? Jom cepat balik. Pergi sarapan, dah lambat ni. Jadi sarapan penting. Jangan lewat sarapan, tua ni kali macam larang, masalah lain pula. Semoga berfaedah perkongsian kami ni. Sebelum itu saya nak beritahu, semua perkongsian kini akan dibukukan. Hujung tahun besok bolehlah siapa-siapa berminat, mintalah buku kami ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.